Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan kuliah pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Muslimin muslimat dikakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaannya kita pada malam ni dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di rumahnya bagi menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba. Kita bersyukur bukan setakat Allah menghidupkan kita, tapi Allah memberi kita kesihatan. Bukan setakat Allah bagi kesihatan, Allah menjadikan kita di kalangan orang yang beramal dengan Islam, dan amalan kita insya-Allah adalah amalan yang sahih yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak berletih-letihan dalam buat amalan, tak kira lah gapo pun. Bila kata buat, mesti adalah letih, tidak kena puah, tak cekak, sakit orak, mesti ada. Kita tak letih, kita sakit orak, kita habis masa kita, habis duit kita, tiba-tiba Allah tidak pandang amalan kita. Tiba-tiba Allah tidak kira dia sebagai amalan yang baik, amalan yang diterima. Allah tolak. Jangan ingat tak ada amalan hak Tuhan tolak adik kakak. Jangan ingat bunyi amalan kat Tuhan terima belaka. Dak, sedekah. Ada sedekah hak Tuhan terima, ada sedekah hak Tuhan tolak. Sedekah belaka, habis pitih belaka. Orang hak Tuhan terima sedekah dia, pun sedekah pitih dia habis. Asal ada 10 riyal dalam poket, lalu tabung pun 10 riyal, habis 10 riyal. Orang hak derma dan derma dia Tuhan tolak pun habis pitih juga. Tapi Tuhan tolak. Kerana dia beri itu, kerana nak nunjuk. Dia beri itu tidak ikhlas kerana Tuhan. Dia beri dengan mecok, dengan mongoh.
Sebab tu Tuhan kata la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan ngukit. Dengan kata dia ngukit, dan dengan menyakiti hati orang yang kamu beri sedekah. Bui. Jangan duk kata macam-macam kau orang kita bui tu. Jolo kau demo ni buka sekolah tapi. Tengok muka apa penyamung tak sung lagu di sekolah tapi. Dia kawin pergi di rumah ke walari pergi ke. Nya kata bobe kawin tu gak merah muka. Tak apalah betul CV gak tak apa ke. Ngaju tu tua-tua ngaju. Yo kata dalam kedai depan ramai-ramai. Yo wis 10 ya ambil ah. Oh nak teriak kata sikit. Adik kakak boleh pahala ke tak? Boleh pahala. Kita menyakiti hati orang yang kita beri sedekah. Semaya siapa Tuhan kata fawailul lil musallin. Ada tak ayat tu? Ada. Kita pun ngapa araital ladzi yukadzibu biddin kan? Tuhan kata fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Orang semaya Tuhan boleh kata celaka, Tuhan boleh kata neraka we. Bapa alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai daripada mengerjakan semaya. Artinya dia semaya bukan tak semaya. Dia semaya bukan tak semaya, tapi orang semaya ada hak Tuhan terima semaya dia, ada hak Tuhan tolak semaya dia. Jadi hamba nak sebut mukaddimah ni, kita bersyukur pada Allah. Bukan setakat Allah beri kehidupan pada kita, tapi Allah sehatkan kita. Bukan setakat sehatkan kita, Allah menjadikan kita di kalangan orang yang beramal dengan agama kita. Hak mengaku Islam ramai, duk mesromo berapa amalan. Tidak kena orang pengorik sana baru pakai kereta kira 5 beranak. So ngapok-pok ngamok-mok tolu. Orang pengorik baru siapa tarik handbrake. Nak pergi makan mi tarik. Mi tarik. Cina awak mi putih mayang ngori. Dia Melayu dekat aku nak pergi makan tarik ngori. La ilaha illallah. Allah menjadikan kita di kalangan orang yang beramal dengan Islam, dan kita minta dengan Allah agar amalan kita ni termasuk dalam amalan yang diterima. Kita tak buat amalan letih, habis piti, habis tenaga, habis segala-gala, tiba-tiba Tuhan tolong. Surah Al-Kahfi kita baca tiap-tiap hari Jumaat kan. Antara ayat akhir surah Al-Kahfi ayat 103 104, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad, Allah suruh Nabi kata ke dia, hal nunabbiukum, nak kodok puak-puakmu, aku royak, bil akhsarina a'mala, orang yang paling rugi dalam amalan. Dia buat amalan tapi rugi. Siapa dia? Alladzina, iaitulah mereka, dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, jalan hidup mereka telah sesat atas muka dunia. Wa yahsabuna, tetapi mereka menyangka, annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka mereka telah berbuat yang terbaik. Dia hidup dalam keadaan sesat banget, buat amalan tapi sesat. Dia menyangka dia ni betul. Tadi hamba tengok dengar rakaman saudara lepak. Kenal lepak, bukan kuih orang, Arifin lepak. Kononnya dia ni ada ilmu ma'rifah, ilmu mengenal Allah Ta'ala, ilmu hakikat. Kita ni ngaji kulit ya, dia ngaji isi. Konon-kononnya rambut pokabu sarang dengan Allah, degi mari ke pejabat mufti Perlis,
Gi ke pejabat Mufti Perlis nak pergi ambil cok ke apa-apa, marah Mufti Perlis, keluar ke fatwa kata dia ni sesak, marah. Hak ambo nak sebutnya, dia pergi dalam keadaan angkuh dan sombong tak dengan penjelasan. Saya mari bukan nak berdebat. Kamu tidak ada kelayakan untuk kecek hal ma'rifah. Kamu dia ayak ke Mufti Perlis ni, Sahibus Samahah Datuk Dr. Asri, kan? Dr. Asri lah Mazhar ni, Muhammad Asri Zainal Abidin ni. You tak ada qualification tak ada kelayakan nak kecek bab ma'rifah. I don't want to hear from you. Kecek putih mana aku tak sedengar daripada mu. Oh agak. Dan dia menyangka dengan keadaan dia tak semayang, dengan keadaan dia ni bawa ilmu sesat, dia sangka dia betul. Orang hak tegur dia ni tak reti, orang hak tegur dia ni tak ada ilmu. Allahu Akbar. Adik kakak, jangan sampai kita jadi setara tu. Lepak cara lepak. Kalau duduk di Kelantan sore tu, cara di Kelantan. Pakai serba besar, lagu Melayu tiup dia lah ni. Orang suka dengar. Moga dia kecek lacak, mudah-mudah begitu je. Segala soalan jawab berlaku. Hak terbaru orang tanya, kenapa ada orang berzikir tidak serupa dengan zikir Nabi. Nabi Muhammad ke insan terbaik, amalan dia juga amalan terbaik. Bapa ada orang zikir dengan zikir yang tidak diajar oleh Nabi. Oh, dia jawab adik kakak. Kesimpulan jawapan dia kata kita tak setarah dengan Nabi. Nabi Muhammad ni kedudukan dia tinggi, dia ni telah kukuh tamkin, tak gogek dah. Kerana Nabi Muhammad ni jumpa dengan malaikat hari-hari. Aura malaikat tu kena ke dia, buatlah gapo pun tak gogek, dia bacalah gapo pun tak apa. Kita ni lemah. Bukan setakat kita, tok guru kita hak kita ngaji tu pun lemah. Maka ulama buat zikir-zikir hak rekah-rekah. Hak tu sebut Allah sepatah. Kadang-kadang tak perlu Allah sepatah pun berat. Sebut hu ya, ya. Sebab nak sebut Allah sepatah ni berat. Sahabat-sahabat Nabi mula zikir mereka ialah Al-Quran. Kita tak boleh zikir dengan Quran kerana berat. Maka kita kena zikir sepatah-sepatah je. Sehuruf-sehuruf tu bi hu hi. Hilang gigi tinggal gosi. Nabi piramida ajar kan, ceko eko ha hi. Hilang gigi tinggal gosi. Dia boleh jawab lagu tu meletakkan Nabi dengan kita ni. Kita tak boleh turut Nabi dalam beramal. Lepas tu nak turut siapa? Nabi Muhammad ni orang. Allah sengaja buat Nabi Muhammad ni orang. Adik kakak, bukan makhluk lain suku Saka. Semua Nabi dan Rasul itu adalah manusia, termasuk Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul dari jenis kamu sendiri. Kalau mung ni manusia, Nabi hak mari tu pun manusia. Kalau mung tak makan lapar, dia pun tak makan lapar. Kalau mung tak tidur ngatuk, dia pun tak tidur ngatuk. Kalau mung buat kerja penat, letih, dia pun buat kerja lebih jadi penat, letih. Dia manusia. Supaya apa dia? Supaya kita boleh follow, boleh ikut apa sahaja perkataan Nabi, apa sahaja perbuatan Nabi. Maka sebab tu Nabi ajar kita ni apa-apa dia buat dulu. Dia buat, dia ajar suruh kita turun. Dia buat, dia ajar suruh kita tu turun. Just follow, turun je. Tapi kita ni bagi alasan tak boleh turun Nabi ni sebab tahap dia tinggi. Kita tahap rendah, maka kita kena perendah ke, perengah ke amalan-amalan ni. Allah. Kalau jawab bodoh, kalau gitu kata sembahyang hari 3 rakaat lah berat. Mai seorang rakaat pada Zuhur 4 berat, buat 2 rakaat pada. Kalau kita nak jawab bodoh, tapi kita tidak bodoh sepolia lah. Adik kakak, jangan terpedaya dengan ustaz-ustaz hok lagu ni. Jangan mata cici besar, serba besar kak.
wasabih tekuk. Wasabih ni kita tangi dia tekuk wasabih ni. Allah. Alim ni terima bulat-bulat apa dia kata. Dah. Dan takut jadi apa dia? Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahawa mereka telah buat yang terbaik, tetapi di sisi Allah tidak terima. Itu hak kita takut. Allahu Akbar. Hari ini kita akan sambung lagi kitab 40 hadis ghaib dan ajaib yang kita telah membaca di sini beberapa kali. Hari ini kita dah masuk hadis ataupun kisah yang ke-14 pada muka surat yang ke-71. Kisah 14 muka surat 71. Tuan kita ni bubuh tajuk kisah ke-14 ni, aku untuknya. Tu hak tuan kita bubuh. Bila mau baca tidak sesuai tajuk ni, maka amo ubah. Tak minta izin nulis lagi ni, ubah dulu amo ubah tajuk dia umatku. Bukan aku untuknya. Tajuk dia umatku. Dia merupakan hadis yang panjang, menceritakan tentang sekumpulan manusia mencari syafaat para nabi di padang mahsyar esok. Dijumpa Nabi Adam tak berani wi syafaat. Dijumpa Nabi Nuh tak berani wi syafaat. Dijumpa Nabi Ibrahim, dijumpa Nabi Isa, masing-masing tak berani nak wi syafaat. Akhir jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi syafaat. Tu ringkasan hadis yang kita nak baca. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilaihi dhira'u wa kanat tu'jibuh fanahasa minha nahsatan thumma qala ana sayyidun nasi yawmal qiyamah wa hal tadruna mimma dhalika. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, dibawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketul daging yang sudah dimasak. Seketul ni kakak bukan setoko. Poho kambing. Mesti tengok poho kambing tu kan. Kambing hok kecil anak kambing ni ambil sepoho panggil akak bikon Nabi. Diberikan kepada baginda bahagian poho. Disebut dah. Diberi kepada baginda bahagian poho yang memang disukai oleh baginda. Seekor ni Nabi dia minat poho. Dia minat bahagia poho. Orang macam-macam ada minat. Enggak dia? Daging musi ada minat. Patut tekuk. Ada minat pala. Nabi dia minat poho kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggigitnya sekali dan kemudian bersabda. Nabi makan. Nabi ambil poho kekoh. Kekoh kunyah telan. Nabi letak. Nabi pun bersabda, aku adalah pemimpin pada hari kiamat. Tahukah kamu apa sebabnya? Dia tengah makan. Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Akulah pemimpin manusia. Nabi sebut sayyidun nas. Sayyid ni makna ketua. Ketua kepada segala manusia pada hari kiamat. Atadruna mimma dhalika, tahu kodok puak-puakmu bapa aku ni jadi ketua. Tengah makan Nabi tanya. Ni beberapa pengajaran ulama ambil, antaranya boleh kecek tika makan, cuma tak boleh kecek tika ngunyah. Kena beza tu, tengah ngunyah lain, tengah makan lain. Kalau kita tengah makan boleh kecek dengan syarat telah berabi kau dalam mulut. Jangan duduk tengah ngunyah, wak, kecek. Oh, kawan mau. Hak tu huduh perangai orang panggil. Orang mau lari huduh gitu. Kalau suap, mamu telegong, kecek, tak jadi masalah. Yang kedua, ni dalil kepada kumpulan
yang mengatakan kena bubuh Sayyidina bila sebut nama Nabi Muhammad. Adik kakak tempat kita ni tak balah mana. Tempat hamba Pakistan tu balah 20. Sama-sama set pondok ni. Set pondok Diobandi. Mazhab Hanafi belakang. Ada hak nak baca Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada hak tak sih. Ada hak tak sih. Bapa kena buh Sayyidina. Dalam hadis-hadis tak, Nabi tak sebut pun Sayyidina. Nabi hanya sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim. Bapa kena tambah Sayyidina. Hak tambah Sayyidina ni berdasarkan hadis ni. Tengok Nabi kata, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku ni sayyid kepada segala manusia pada kiamat. Maka kita sebagai anak buah nak menghormati ketua ni, kita boleh baca Sayyidina Muhammad. Tok Guru Aziz sekali dalam dia mengajar, hamba ingat dia kata, dalam bab Sayyidina ni kena baca apa tak? Tok Guru buat dua keadaan. Kalau dalam semaya, Tok Guru tak baca Sayyidina. Macam tahiyat ke at-tahiyyatul mubarakatul salavatul tayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadina salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli Muhammad lah. Masuk selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa habis fil alami itu, Tok Guru dalam semaya tak buh Sayyidina. Tak bubuh. Tapi kalau khutbah, kalau ceramah luar pada semaya, Tok Guru akan sebut Sayyidina. Oh ni amo ingat benar dan amo pun cuba beramal dengan pendapat tu. Pendapat Tok Guru nak terima belakang, nak terima pendapat hak kata boleh baca, nak terima pendapat hak kata tak perlu baca. Maka kita buat dalam semaya kita tak baca Sayyidina, luar pada semaya kita baca Sayyidina. Pada hari kiamat Nabi pun sambung, bila Nabi tanya hal tadruna mimma dzalika, Nabi pun sebut yujma'un nasul awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid yusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basar wa tadnu syamsu fayablughun nasa minal ghammi wal karb ma la yutiqun wa la yahtamilun fayaqulun nas ala tarawna ma qad balaghakum ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum fayaqulu ba'dun nas li ba'din alaikum bi Adam. Pada hari kiamat Nabi kata, Allah menghimpunkan manusia, orang yang terdahulu dan terkemudian. Di hari kiamat ni Allah akan menghimpunkan seawal-awal manusia, iaitu start Nabi Adam hinggalah seakhir-akhir manusia pada hari kiamat. Himpun ni di satu kawasan yang luas. Kita panggil Padang Mahsyar. Padang Mahsyar ni tidak terkecuali. Tak boleh kita adik kakak nawak bering tak sedih. Orang pakak bila disiut sangka kala daripada kubur masing-masing. Wa nufiqa fis-sur fa idahum minal ajdathi ila rabbikum yansilun. Surah Yasin kita baca kan. Bila tiup sangka kala yang kedua, maka mereka semua faidahum minal ajdas, maka manusia ni daripada kuburan masing-masing bergegas pergi kepada Tuhan mereka, iaitu Allah Ta'ala. Gimana di Padang Mahsyar? No, kau tak say kau wajib. Tak boleh kita kata dia pergi dulu lah kalau kita pahni. Orang lain kalau begini, ada hak berongga, ada hak jalan, ada hak mengaku, ada hak erat. Nabi kata, ada hak jalan dengan muka. Ni, muka duduk bawah, kaki duduk atas. Jalan dengan muka daripada kubur yang dibangkitkan pergi kepada mahsyar. Lagu mana ustaz jalan dengan muka? Apa tadi goyang? Nabi kata begitu. Kalau nak tahu, malam ni kilik di rumah, suruh bini pergi kakak. Tunggu muka duduk bawah terus jalan. Susah, kau tak susah. Rohok, kau tak rohok, terawak. Buat sendiri. Baru tahu. Ada manusia yang Nabi kata jalan dengan muka, kaki lek atas. Sektornya. Gimana? Di pada mahsyar. Tak ada orang terkecuali. Lah ni boleh, kita tak segi kan. Kata kita macam, okay, kami tak ikan. Duduk mau. Lah ni boleh, ada pilihan. Tetapi pada mahsyar sesok,
Tak ada pilih. Semua kena pergi. Allah himpunkan orang yang pertama hingga orang yang terakhir. Ada penyeru yang memperdengarkan arahan kepada mereka. Di pada mahsyar ni bunyi arah-arah. Pergi kau tu, pergi kau ni. Duduk situ, duduk sini. Dan ada penglihatan yang mengawasi setiap orang daripada mereka. Dan pergerakan mereka ni diperhatikan oleh penjaga-penjaga. Tak boleh nak panggil wiculah, tak boleh dengar arah, tak boleh. Jarak matahari begitu dekat sehingga manusia ketika itu berada di kemuncak kesusahan. Siapa pekak? Adik kakak. Panah satu hal. Panah ni merupakan azab Tuhan punya Tuhan. Lah ni matahari duduk dengan jarak 1.5 juta kilometer daripada kita. Tak silap hamba 1.5 juta kilometer. Tak percaya ukur sendiri. Hamba orang royak je, hamba pun tak ukur orang royak. 1.5 juta kilometer. Panah dia Tuhan punya Tuhan. Nak mari masjid ni, cari hak ada ekor. Berhenti masjid, tengok ekor tak ada. Masuk kereta semula. Sejik apa, tak ada ekor, besar saja. Mari masjid, hak ada ekor. Tok Bila tak pasal. Tok Bila pasal sebutin, depan ekor dia. Balah dengan Tok Bila. Masjid apa, ekor banyak pasal sebutin. Nak oyak panah, kita tak tahan. Di pada mahsyar ni, dek kakak. Bukan matahari 1.5 juta kilometer. Matahari ni segala atas pai. Segala. Panah satu hal. Bersesok-sesok ni satu hal. Faham bersesok-sesok ni. Disebut oleh hadis, kaki kita ni tak boleh nak jijak atas tanah. Duk main jijak atas kaki orang. Rapaknya orang ni beripik ni, kaki ni tak jejak tanah. Akak letak atas kaki orang, akak letak kaki orang. Di mana-mana pun kaki orang. Nak duduk tak boleh, muka beripik ni. Seksa. Suasana keadaan yang amat menyeksakan. Tak boleh lari. Kita lah ni tengok ramai-ramai. Masa tu, lain. Nak berhenti kita makan. Tengok beratur, jojo. Kita depan. Ramai. Tepat ramai-ramai, kita sikit selalu. Boleh, tapi pada masyarakat tak ada pilih. Tak boleh kita kata, aku tak boleh pergi pakai ramai pergi, aku duduk sini. Tak ada. Dia kata. Semua kena repeat. Sehingga manusia ketika itu berada di kemuncak kesusahan dan kepayahan yang amat dahsyat. Mereka tidak berdaya untuk menanggung keadaan tersebut. Lalu sebahagian manusia berkata kepada sebahagian lainnya, tidakkah kamu tahu apa yang sedang kamu alami ini? Tidakkah kamu rasai kepayahan yang telah menimpa kamu? Hidup buah sama dia. Dia mau tak susah ke? Dia balik menanya. Dia mau tak susah ke doa lagi kita gini ni? Dengan panah, dengan luk cacai. Tak tahu bila sudah. Sudah ni apa dia? Sudah ni bila Allah mula perbicaraan, hak pergi syurga, hak masuk neraka, selesai, habis masuk syurga, habis masuk neraka, maka pada masyarakat pun tak ada. Hak nak sebut masa ni sudah berapa lama duk cacai dalam keadaan beripik, dalam keadaan air peluh tergelar, dalam keadaan panah. Tadi Allah tidak memulakan perbicaraan. Tok Hakim tak mari lagi. Nunggu je baru. Oh adik kakak. Kita pergi ke bank ingat buka pukul 9. Kita pergi 8.45. Apa? 9.30. Nak klik. Orang ramai dah ni. Kalau aku klik mari 9.30. Nombor 100. Tunggu cacai di pintu bank. Pukul 9 suku. Nampak dah ada orang duduk dalam bank pergi mari. Kita cumi kan? Ada dah. Tengok jam 9.20. Setengah jam lebih dah nunggu ni. Setengah jam lebih.
9:30 tak buka lagi. Duk beratur dalam pok dia baru duk ceramah. Pok-pok staff bank ni tak buka pukul 9:30. 9:35 tak buka, 9:40 tak buka. Adik kakak agak-agak tikon tu kita ni gapo perasaan kita? Nak suka ke nak marah? Daripada 8:45 sampai 9:45 duk cacik tunggu pintu bank buka. Orang dalam ada dah tulis pukul 9:30 buka ni 9:45 duk saruh lagi pukul dia dalam. Jeng seru. Ambil meja cucu happy bank itu. Aku tak kira, aku nak bakar. Mana marah terlanjur. Pada masa ni dek kakak, siapa boleh arhe pada Allah untuk memulakan perbicaraan? Anak kau cepat. Lama dah nunggu ni. Boleh ke? Tak boleh. Di hospital marah ke doktor ke mana? Boleh tak kita tepi? Aduh, apa doktor aku lihat tadi pergi mari. Berah misi mari tolok masuk. Boleh tak kita ngamuk kalau hospital? Ni bukan hospital, ni mahkamah Tuhan. Mahkamah Tuhan. Boleh kalau kita cepat Tuhan. Lama cacat ni. Boleh? Sorry lah. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Hari tu ni nak kecek pun kena minta izin dengan Tuhan. Boleh kecek adik kakak. Boleh kecek sama-sama dia kata dia mau tak susah kau keadaan kita lah ni berat ni. Tak tahu bila Tuhan nak start ni. Pasari. Oh jeng kita lagu ni. Tidakkah kamu mempunyai pandangan sesiapa yang dapat memintakan syafaat kepada Tuhan kamu? Tak ada kau cara dengan siapa-siapa. Hak kita boleh pergi jumpa biar dia pergi kecek dengan Allah Ta'ala ni. Ni duk bicara sama dia ni. Maka setengah daripada mereka mengesyorkan, pergilah kalian kepada Adam. Tubik satu cadangan kita jumpa Nabi Adam Nabi Adam. Setujulah belakang. Hodok buah ramai-ramai ni nak pergi jumpa Nabi Adam. Pergi cari Nabi Adam di kalangan manusia yang ramai. Cari jumpa. Maka mereka menemui Adam lalu berkata, wahai Adam, engkau adalah bapa manusia. Jumpa Nabi Adam, Allah mudah cem Nabi Adam ni besar. Nabi Adam Nuh tinggi adik kakak. Gigi jumpa wahai Nabi Adam, mung ni pok segala manusia. Allah telah menciptamu dengan tangannya dan meniupkan roh ke dalam dirimu. Mung ni makhluk ciptaan Tuhan. Tanpa ada campur tangan manusia. Allah reka sendiri mung ni. Dia buh roh dia dalam kamu. Allah juga memerintahkan para malaikat supaya sujud kepadamu lepas buatmu siap. Allah arah malaikat ni, seramai-ramai malaikat sujud pada kamu. Mintalah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat apa yang kami alami? Tolonglah pergi kecek dengan Tuhan. Tolong pergi kecek dengan Tuhan. Start lah perbicaraan. Kami tak tahan dah duk cacak gini. Cara cepat-cepat, kalau tentu masuk neraka, rembah dan neraka. Kami lebih rela daripada duk cacik daripada mahsyar. Gitulah lebih kurang maksud puak-puak jumpa Nabi Adam ni. Nak suruh Nabi Adam pergi kecek dengan Allah Ta'ala, biar Allah mulakan perbicaraan. Tak tahan dah duk cacik ni. Tentu masuk neraka, tak apa kita masuk neraka. Jangan duk cacik, tak tahu nak sudah bila. Dia tak ayatmu tak tengok kau puak-puak kami ni. Anak cucumu belakang ni ramai-ramai pada masyarakat ni. Semua anak cucumu wahai Nabi Adam. Tak siap kau. Nabi Adam alaihi salam berkata, lepas puak ni kau Nabi Adam duk senyap. Sudah demo, Nabi Adam pun kecek. Nabi Adam kata, sesungguhnya pada hari ini Tuhanku sangat marah. Kemarahan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi selepas ini. Kawan ayat demo, Allah Ta'ala hari ni dia terlalu amat marah yang dia tak pernah marah serupa dia marah hari ni sebelum ni.
Dan selepas pada hari ni dia tak akan marah dah serupa dia marah hari ni. Faedah maksud dia, Tuhan punyalah marah kepada manusia hari pada mahsyar ni. Dia tak pernah marah ketika dia buat mari banjir besar umat Nabi Nuh, dia marah, tapi tidak semarah pada hari pada mahsyar. Ketika dia menurunkan bala kepada hamba-hambanya, dia kata Tuhan marah, tapi tidak seperti dia marah kepada manusia di pada mahsyar. Dan selepas perbicaraan pada mahsyar, Allah tidak akan marah lagi supaya dia marah pada hari itu. Kata Nabi Adam kepada puak-puak hari jumpa dia. Dulu Nabi Adam kata, aku ditegah daripada mendekati sebatang pokok, tetapi aku mendekatinya. Kawan nak ayat demo, kawan dengan Allah Ta'ala ni ada kih. Ada kih. Tuhan pernah larang kawan masa duduk kawan dalam syurga mula. Tuhan raya mu ada, jangan dia masuk dekat pohon ini. Jangan masuk. La taqraba hadhihi syajarah. Mu ngambil ni mu sakelamin ni Hawa, jangan masuk dekat pohon ni. Tapi kawan tak dengar. Kawan bukan setakat masuk dekat, pergi makan nah buah pohon tu. Menyebabkan Tuhan murka, Tuhan hambak kawan daripada syurga turun ke dunia. Oh, ingat kau tikih tu so kawan perik sama sedah. Hak tu kawan tak berani pergi jumpa Allah Ta'ala nak minta syafaat ni. Dia kata, nafsi, 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 tinggalkan aku keseorangan, tinggalkan aku keseorangan. Izhabu ila ghairi, gilah kamu cari orang selain pada aku. Kalau mau pergi cari, izhabu ila Nuh, pergi cari Nabi Nuh. Nabi ada kata, pergi cari Nabi Nuh. Ni adik kakak Nabi Adam alaihi salam tak berani ngadap Allah Ta'ala kerana dia pernah ada kih. Ingat ada kih dalam syurga kan? Tuhan kata kulu washrabu, mu nak makan gapo makan, mu nak minum gapo minum, tak ada masalah dah. Kan ayat tu, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Mu nak makan gapo oleh syurga ni makan siapa mu kenyang banyak, tak ada masalah, cuma saja jangan masuk dekat pokok ni. Tetapi iblis adik kakak dia pergi kecek Nabi Adam dengan isteri dia Hawa termakan kecek iblis, jadi makan buah daripada pohon tersebut, menyebabkan Allah murka. Allah mengeluarkan kedua-dua daripada syurga turun ke muka dunia. Apa yang penting tu kih Nabi Adam dengan Allah. Maka Nabi Adam minta dijumpa Nabi Nuh. Maka mereka mendatangi Nuh lalu berkata, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama di atas bumi dan Allah menyebutmu hamba yang banyak bersyukur. Bila jumpa Nabi Nuh, mula-mula jumpa ni kan pung dulu, wahai Nabi Nuh, mu ni special, mu ni rasul pertama. Nabi Adam ni adik kakak dia pun nabi dah, tapi Nabi Nuh alaihi salam dikira sebagai rasul pertama. Mu ni rasul pertama atas muka bumi. Nabi Adam jadi Nabi Nuh, setengah ulama kata dalam syurga lagi dia nabi dah. Dikira nabi pertama atas muka bumi dilantik Nabi Nuh alaihi salam. Allah menyebutmu sebagai hamba yang banyak bersyukur. Jadi kami ramai-ramai ni nak minta mu keceklah dengan Allah Ta'ala supaya Allah mulakan perbicaraan. Nyanyo benar dah kau puak-puak kita ni lama duk cacai, tak tahu nak start bila ni. Nyanyo. Rekas ceritanya pergi cerita ke Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam adik kakak jawab sebut supaya Nabi Adam jawab. Kalau dia mau nak tahu, Allah Ta'ala hari ni marah dia, marah yang amat sangat, yang dia tak pernah marah sebelum ni supaya dia marah pada hari ni. Dan selepas pada hari ni pun Tuhan tak akan marah dia supaya ni. Aku pula dia kata, sesungguhnya dulu aku berdoa dengan doa bagi mencelakakan umatku. Aku dengan Allah Ta'ala ni ada kih. Ada ke dia? Ada kih.
Kih apa dia? Aku penuh doa supaya Allah hancurkan umat aku. Sebenarnya tak patut gitu. Aku ni Nabi. Aku ni Nabi diutuskan Allah untuk menyeru umatku kepada Allah Ta'ala, kepada Islam. Tapi kerana umat aku degil telajuk, tak makan sampai, aku berdoa pada Allah untuk Allah hancurkan mereka. Allah makbulkan doa aku. Siapa turun boh tergelai habis butir bumi. Aku ingat waktu so juga Allah, aku jadi beri. Takut aku nak ngadak Allah Ta'ala. Cari orang lain. Tinggal aku sorang. Nabi Nuh kata, nafsi. Tinggalkan aku sendirian. Izhabu ila ghairi. Pergilah kamu cari orang lain. Izhabu ila Ibrahim. Gilah cari Nabi Ibrahim, kata Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh pun ada kih dengan Allah Ta'ala. Kih dia adik kakak disebut dalam Al-Quran surah Nuh. Bila Allah menceritakan Nabi Nuh ni seorang yang kuat berdakwah. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku dalam buat dakwah kepada umat aku tak kira siang malam. Lailan wa nahara. Malam cara malam mengajar. Nahara siang hari cara siang hari. Menyeru manusia pada Allah. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Gak puak-puak ni jenis tak kena budi. Aku ajak supaya beriman kepadamu ya Allah. Yang bukan nak dengar dok, yang lari. Kita ni gak habis pitih buat poster goreng mehung. Mana? Suruh orang mari. Apa gigi aku sorang duk ceramah. Ceramah ke pokok kayu. Tak ada orang mari. Ni umat Nabi Nuh punyalah orang panggil tak dengar kata. Falam yaziduhum du'ai illa firara wa inni kullama da'utuhum liyaghfira lahum. Nabi Nuh sambung lagi, dia kata, aku tiap-tiap kali seru mereka untuk Allah ampunkan dosa-dosa mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ya tak dengar ni, ya somak jari dalam telinga. Wastaghshaw siyabahum, ya tutup muka dengan baju jubah. Istaghshaw siyabahum, ulama kata bukan akak baju tutup gini, akak kain jubah kok belakang ni tutup kepala tungging punggung. Kenapa dah? Dah kau nak kena buat macam tu. Tak payah ni. Akak kain jubah ni tutup kepala tungging punggung. Kau Nabi ni tak sakit hati bapa dik kakak. Amba tahu lah amba ni lah penceramah lah jogoknya. Kita ceramah demo tubik tu kita serodah. Guana tubik pas sore tak sedap aku mengajar ni. Ya mari dari hati ni, ya mari. Tu nak cepat siasat sedap, nak sudah cepat-cepat tu. Ke sore bangun tu tengok telefon, tu duduk buat. Kita penceramah ni jeng dah. Nabi Nuh bukan orang sakap tak dengar, tak mari. Kalau mari pun dia mari teje, tutup telinga. Tak ada orang dengar. Dia pergi jual, dia pergi tungging punggung. Allah, mari gelegok ni. Qala Nuh Rabbi la tazar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Nabi Nuh angkat tangan, ya Tuhanku. Doa dia ni, Nabi Nuh doa. Qala Nuh, Nabi Nuh berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, la tazar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Mu jangan tinggal baka atas muka bumi ni seka orang kafir sekali. Nabi Nuh minta dimusnahkan manusia semua ni, jangan ada wala seka orang kafir. La tazar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Sama ayat tu. Dan sama ayat tu. Rabbi la tazar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Sahabat. Innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara.
Sebab kalau mu tinggal hak kafir atas muka bumi ni, innaka intadharhum yudillu ibadak, dia tak akan buat benda lain, dia akan menyesatkan hamba-hambamu yang mukmin. Ada orang kafir ni, hijau dia tak ada benda lain, dia menyesatkan orang mukmin, dia menyesatkan hamba-mu yang beriman. Wala yalidu, dan dia tidak beranak illa fajiran kafar, kecuali hak kafir juga. Ni doa Nabi Nuh pada Allah terhadap hamba dia, terhadap umat dia. Maka Allah memperkenankan doa Nabi Nuh, turun air langit, tubik ke daripada bumi, sehingga tergelar sebutir bumi. Yang selamat hanyalah hak duduk atas kapal. Nabi Nuh kata, kih doa ni aku jadi malu mata dengan Tuhan. Jadi malu mata. Mu marah-marah nak suruh aku jumpa Tuhan, aku tahulah mu tengah susah lah ni nak suruh aku syafaat, tapi aku tak berani. Tengok kau Tuhan ni dalam keadaan murka, aku pula ada kih dengan dia. Biar ada pun biar ada pun mungkin cara lain pergi cari Nabi Ibrahim, puak-puak ni pun ramai-ramai. Nabi Nuh pun angkat tangan serenda cari pun Nabi Ibrahim, cari jumpa Nabi Ibrahim. Maka mereka mendatangi Ibrahim lalu berkata, wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi dan kekasih Allah antara penduduk bumi. Mintalah syafaat untuk kami daripada Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat kepayahan yang menimpa kami? Jumpa Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, mu ni bukan setakat Rasulullah, mu ni Khalilullah, mu ni kekasih Allah, teman rapat Allah. Mu ni bukan kaleng-kaleng, mu ni ada hubungan spesial dengan Allah Ta'ala. Jadi kami yakin kalau mu kecek dengan Tuhan dengar. Mu tolonglah kecek dengan Allah Ta'ala, biar dia cepat-cepat memulakan perbicaraan. Mu tak tengok kau kita ni tengah susah ni. Ngadu ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya pada hari ini Tuhanku sangat marah, kemarahan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi selepas daripada ini. Jawab serupa Nabi ada jawab juga. Hei, tengok kau mood Allah Ta'ala hari ni. Pernah kan kita ni hijau ngapoh orang main sak kecek dengan boh tu, tak berani. Tengok boh hari ni tu masuk jabat tadi skala wisalah, hari ni masuk nyok-nyok cetung, tak berani kawan. Balas dengan bini. Kita boleh tengok mu orang atas ni tak molek, kita tak berani. Silat-silat kata kita yang supuh dia. Nabi Ibrahim kata, tengok kamu Allah Ta'ala marah ni. Kawan tak berani. Dulu aku pernah berhelah 3 kali. Nabi Ibrahim kata, aku dengan Tuhan ada kih. Ada kih juga. Kih apa dia? Aku pernah berhelah 3 kali. Bukan nipu dah, bukan nipu. Nabi Ibrahim ni Nabi, tak layak bagi seorang Nabi ni nipu. Tapi berhelah sebanyak 3 kali. Abu Hayyan menyebutkan 3 helah tersebut. Diriku, pergilah kepada orang lain, pergilah kepada Musa. Dalam hadis lain, Abu Hayyan seorang perawi, dia sebut 3 perkara hak Nabi Ibrahim ni berhelah. Yang pertama, ketika kaum dia ajak dia pergi ke pesta. Ingat tak cerita Nabi Ibrahim duduk kapung. Ayah dia ni penempar berhala. Ayah Nabi Ibrahim ni tukar buat berhala, jual kedah. Kampung dia ni ada satu tempat ibadat yang menghimpunkan berhala-berhala. Ada hak besar, ada hak kecil. Kalau nak semaya agak pakak gilah tempat tersebut. Semua cara dia. Satu kali sampai masa satu perayaan yang mana semua orang kampung pergi situ, perayaan tahunan. Ajak Nabi Ibrahim, hey mari pergi pak konsert. Nabi Ibrahim kata, inni sakim, ambo tak segar mana dia pergi ya, ambo suruh tak segar. Dia jawab, inni sakim, aku sakit. Nabi Ibrahim tak sakit, tapi dia sebut sakit beralasan, berhelok.
supaya dia tak pergi tempat nuh maksiat ramai-ramai. Moga tempat parti tu kan ada dengan dancing tak dancing pun, karaoke tak karaoke, serabut sangat Nabi kata gila pok demo kau tak segar, kau tak sihat. Dia sihat tapi dia kata tak sihat. Tu helah yang pertama. Helah yang kedua, bila orang kampung Kelik mari masuk ke tempat semua berhala dan habis hancur berhala. Hok kecil-kecil. Tinggal berhala besar cakur. Terkejut habis adik kakak. Siapa dia buat hancur berhala kita, hancur Tuhan kita ni, siapa dia punya kerja gagal ni. Ada kata behir dah lah, dia seorang tak ginya, orang lain sana belakang. Panggillah Nabi Ibrahim, panggil kata, hei mu kau peracun berhala belakang ni. Bapa tanya kita, tanya Hafsah tu lah, kapok tekak dia. Dia kata tanya berhala Hafsah ni, kapok ada tekak dia tu. Bapa tanya kita. Ni helah yang kedua, padahal dia beracun. Nabi Ibrahim beracun yang ni kapok sakut tekak berhala Hafsah. Bila orang kapok tanya, mu kau buat ni belakang ni. Nabi kata, bapa tanya kita, tanya Hafsah lah, kapok tekak dia. Orang kampung kata, mu ingat aku bodoh? Nak tanya berhala tak boleh kacik. Nabi boleh putih. Dia kata, dia tahu tak boleh kacik semua orang nak apa. Senyak habis buat tu. Orang tahu tak boleh kacik semua orang nak apa. Tu tempat kedua Nabi Ibrahim berhala. Okay. Sepatut Nabi tak boleh kacik begitu. Mengakulah muka dia buat. Tapi ni uslub dakwah dia panggil. Uslub dakwah. Kena berhala. Tu yang kedua. Yang ketiganya, ketika Nabi Ibrahim bawa isterinya Siti Sarah nak pergi ke Mesir, lalu ke satu negeri hak raja dia ni zalim. Raja zalim. Raja ni pesen dia kena ke bini orang. Dia tengok bini orang comel, dia pakai bunuh tu lelaki, ambil bini, buat jadi gundik dia. Tu raja negeri tersebut. Bila Nabi Ibrahim bawa bini dia Siti Sarah, raja tengok kau bini dia kena. Dia kata ada burung. Ada burung baru. Dia kena. Dia tanya siapa dia tu. Dia tanya Nabi Ibrahim, membawa siapa dia tu. Nabi Ibrahim tahu dah raja ni kalau royak bini je, kepala dia kena kerak, bini dia akan jadi gundik raja. Dia kata, adik kawan, adik patikku. Ni adik patik yang ngaku sebagai adik. Raja kata, amalek kalau adik kan, biar aku jadi adik ipamu lah. Raja pula. Paling tidak selamat Nabi Ibrahim tidak dibunuh. Raja kata, boleh mereka akulah, biar aku jadi adik ipamu. Raja ambil Siti Sarah ni, ambil. Tapi Allah Subhanahu wa taala jaga Siti Sarah. Raja tak boleh nak mendekati Siti Sarah. So kalau setuh masuk dekat apa tak boleh. Masuk dekat ping rebah buih mulut gila babi. Allah jaga Siti Sarah. Sampai 3 kali dia bangun nak pergi mendekati Siti Sarah, rebah. Akhir dia kata, tidak orang ni pelik. Gigiah ngambil mu tu cepat-cepat lah pergi aku. Dan raja ni menghadiah ke Siti Hajar pula kepada Nabi Ibrahim. Bukan setakat dia tak berjaya ambil Siti Sarah, dia ambil Siti Hajar ni pula hadiah kepada Siti Sarah. Dan Siti Hajar ni akhir jadi bini muda kepada Nabi Ibrahim. Jadi tu 3 tempat Nabi Ibrahim berhala. Dia kata dia sakit, dia kata tanyalah berhala yang menghancurkan berhala kecil. Dan yang ketiganya, dia tidak mengaku Siti Sarah ni bini dia, bahkan dia kata itu adik dia di hadapan raja yang zalim. Jadi dia kata, sebagai seorang Nabi aku tak boleh kecek nipu, tapi aku terpaksa berhala. Jadi aku ingat kini ni, aku takut Tuhan murka pada aku. Jadi aku tak berani nak ngadap Allah. Mungkin ngadap lah orang lain, pergi cari Nabi Musa, pergi cari Nabi Musa. Dia suruh orang lain ni jumpa Nabi Musa. Jumpa Nabi Musa. Puak-puak ni berkata, wahai Musa, engkau adalah utusan Allah. Allah telah mengutamakanmu dengan risalahnya dan kalamnya.
melebihi manusia lain. Mintalah syafaat untuk kami daripada Tuhan. Jumpa Nabi Musa pun gitulah. Wahai Musa, kami mari jauh-jauh ni pergi jumpa dah Nabi Adam, tak boleh. Jumpa Nabi Nuh, tak boleh. Jumpa Nabi Ibrahim, tak boleh. Mari jumpa mu pula ni. Mu ni kalimullah. Mu ni orang yang boleh kecek direct dengan Allah Ta'ala. Nabi Musa dikenali sebagai kalimullah. Kalimullah ni orang boleh kecek direct dengan Allah Ta'ala. Tolonglah lagi kecek. Nyanyo kita duduk lagu ni tak tahu bila nak start perbicaraan nyanyo. Nabi Musa berkata, Nabi Musa jawab serupa jawab Nabi Adam, serupa jawab Nabi Ibrahim, serupa jawab Nabi Nuh, serupa. Allah Ta'ala marah murka. Dulu aku membunuh orang sedangkan aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Tengok kau Tuhan marah dia ni. Aku ingat pula kisah aku mula. Aku pernah tell guys siapa mati. Ingat kita Nabi Musa. Dia ni anak akak Fir'aun. Fir'aun golongan bangsawan. Nabi Musa ni puak-puak Qibti. Dan Nabi Musa ni Qibti. Satu kali dia tengok orang Qibti ni baluh dengan orang bangsawan. Dia nak tolong guru dia sama-sama Qibti ni. Ya gitu sebuti tumbuk kawan tu. Rebah mati. Faqadha alaih, mati kawan tu. Dia tak niat nak bunuh. Tuhan pun tak arhan dia suruh bunuh, tapi mati. Dia kata, ingat kih aku tunggu orang mati ni. Kih ni berat. Aku takut nak ngadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan aku sendirian. Tinggalkan aku sendirian. Pergilah kepada orang lain. Pergilah kepada Isa. Dia suruh Nabi Musa suruh jumpa Nabi Isa. Gilah jumpa Nabi Isa. Jumpa Nabi Isa. Dia kata, wahai Isa, engkau adalah utusan Allah. Engkau telah berbicara kepada manusia engkau masih dalam buayan. Wahai Nabi Isa, mung ni special. Mung ni dilahirkan tanpa ayah. Ingat cerita Nabi Isa? Nabi Isa ni Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Bin mak dia sebab dia tak ada ayah. Allah arahkan Jibril ditiup perut Maryam sehingga Maryam mengandung. Tuhan adik kakak dia boleh buat kalau dia nak buat. Kalau orang lain mengandung ni melalui apa dia? Melalui benih daripada lelaki. Tak ada. Dulu sampai hari kiamat insya-Allah tak ada orang tina ni mengandung tanpa disentuh oleh lelaki kecuali Maryam. 4-5 tahun lepas hamba pergi rumah mak akak hamba di Kuala Lumpur. Dia duduk sekelami dengan tok lelaki dia lah, sama-sama patching. Anak-anak besar dah. Jadi dia ambil lah orang gaji seorang Indonesia. Baiklah Indonesia ni, baik. Kerja rajin, ikut suruh, semaya berjaga. Lama kerja dengan dia ni. Tak hanya klik Indonesia. Duduk setahun kerja dengan dia. Satu kali, anak dia panggil mak ayah ni pergi UK. Anak dia duduk di UK. Mari mak ayah pergi UK. Gilah sekelami ni, tinggallah orang gaji di rumah ni sebulan. Sebulan ataupun sebulan lebih. Dia duduk di UK, rumah anak dia. Lepas sebulan lebih terkeliklah dia. Tengok rumah ni, alhamdulillah dijaga dengan baik. Lagu mana dia tinggal, gitulah dia balik. Tak jejah sikit abu. Nak royak baiknya orang gaji dia ni amanah. Jaga barang, jaga rumah. Duduk 2-3 bulan, orang gaji dia demam. Bawa lagi klinik. Doktor suruh tak sedap. Teh lah pregnant teh ni. Teh naik 2 naik. Ngandung. Terkejut dia. Bibi cakap, bibi buat dengan siapa? Tidak bu, tidak. Tidak buat dengan sesiapa-sesiapa. Tiba-tiba mengandung. Mu ingat mu Siti Maria? Marah mak kamu. Mu ingat mu Siti Maria? Mengandung tak ada apa. Mu royak bibi. Tidak, aku pecah mu. Jangan bu, jangan kasihan saya. Setiap buat dengan sesiapa. Tak mengaku paksa dong.
Akhir suruh selipak baju nak hambak keluar. Tubiklah bangla hok lalu depan rumah hari-hari. Depan rumah dia ni adalah bangla dengan basikal kering. Duk main kenyik mata jadi hijau. Mengandung. Tak ada dah Siti Maria seorang aja hok mengandung tanpa ayu. Siti Maria pula baik adik kakak. Seorang wanita solehah. Tak serupa dengan orang tino lain pada waktu tu. Kalau kita kat Allah ni budak tino ni Allah lah. Nak cari hak juru, hak tak ada saing jantan, hak tak tubik pergi supermarket, hak tak ada akaun TikTok, tak ada. Boleh kata lah ni budak-budak tino kat Facebook tak main dah. Facebook ni sah satu apa hamba ni. Deh, ada akaun Facebook. Budak-budak lah ni 17, 20 hama akaun TikTok. Tahu TikTok? Tak tahu? Tok bila kena buat akaun TikTok. Deh, ambil video masa bel gabuh dalam TikTok. Lah ni TikTok. Nak Maryam adik kakak Siti Maria ni dia tak ada belakang, tak ada mana. Hijau dia beribadah pada Allah. Juru ujian Allah kepada dia, dia mengandung tanpa disentuh oleh mana-mana lelaki. Nak tak mana muka, nak oyak rana korang. Bila orang tahu dia mengandung, nyamari teje, nyamari caci, mari maki, mari sindi. Oh, tak sekolah, ingat lekol labuh. Ingat juru. Orang teje. Lari adik kakak. Beranak sore-sore di padai pasir, bawah pohon kemur. Sore-sore. Tak ada tok bidai, tak ada berapa sebab malu. Ujian Allah kepada dia. Dia kata mati lebih baik daripada apa yang berlaku. Mati, kalau aku mati sebelum mengandung ni lebih baik. Kata Siti Maryam, tak larat nak tanggung ujian. Bila melahirkan Nabi Isa, dia berkata inni nazartu lirrahmani sawma. Aku nazar nak puasa. Nak puasa daripada bercakap, bukan puasa makan. Nazar tak si kecek. Bila orang mari tanya, tu Maria lah. Siapa dia bok budak ni? Siapa dia bok budak ni? Oh ya lah. Dia tunjuk kepada Nabi Isa. Dia tunjuk di mana? Tanyalah budak ni. Orang kata tanya budak kecek mana? Budak baru anak sehari baru. Nabi Isa ni kecek. Nabi Isa ni kecek. Terkejut habis adik kakak. Ni bukti bahawa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia boleh buat budak dalam buayan itu bercakap, maka tidak mustahil Allah boleh menjadikan Siti Maryam mengandung tanpa suami. Bila berjumpa Nabi Isa, Nabi Isa kata aku tak berani. Comanya Nabi Isa ni adik kakak, dia tak ada kih dengan Allah Ta'ala. Tak serupa Nabi Adam, ada kih. Nabi Ibrahim ada kih. Nabi Nuh ada kih. Nabi Musa ada kih. Tapi Nabi Isa alaihissalam, dia tak sebut dia ni ada kih. Moga dia pun hidup tak lama kan. Dia dihamba oleh kaum dia, Allah angkat naik ke langit. Dia sampai sekarang Nabi Isa mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mati. Tapi tak ada di dunia. Dia hidup di langit. Masih hidup. Akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Itu akidah kita. Baik. Akhir sekali Nabi Isa kata jumpa Nabi Muhammad. Jumpa Nabi Muhammad. Jumpa Nabi Muhammad ni lah adik kakak. Nak perhabis kau nak berhenti sini. Dah masa panjang dah ni. Berasa kita berhenti, kita sambung. Kuliah akan datang. Dia panggil climax of the story. Tapi kalau sambung, tak sambung sini lah, sambung lain lah kan. Esok mana esok? Subuh mana? Masjid Jami' Binyah. Jauh lah. Jauh juga tak pergi Kita berhabis dah sikit dah. Baik. Dijumpalah Nabi Muhammad. Bila jumpa Nabi Muhammad, dia kata, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah telah mengampunimu dosa yang terdahulu
dan yang terkemudian syafaatilah kami di hadapan Tuhanmu. Royak benda tolong ya, wahai Nabi Muhammad, mu ni Nabi terakhir, Allah telah ampun ke dosamu, hak lepas hak akan datang, mu ni dipuji Nabi Muhammad. Mari jumpa mu ni, tolonglah dikecek dengan Tuhan. Susah kami ni duduk caci arai di pada mahsyar, nak tunggu Tuhan start perbicaraan ni. Tolonglah wi syafaat supaya Allah mulakan perbicaraan. Nabi kata, aku pun berangkat. Dengar Nabi Muhammad tak kecek. Fa'antaliq. Nabi Muhammad kata, aku bangun, nyok jalan. Tak kecek sepatu. Nabi Muhammad terus bangun. Bila diminta tolong ni, Nabi Muhammad bangun, berangkat sesampai di bawah arash. Gimana jalan sampai bawah arash, aku merebahkan diri bersujud kepada Tuhanku. Sampai bawah arash, Nabi Muhammad sujud. Kemudian Allah membukakan kepadaku dan memberikanku ilham berupa puji-pujian baginya dan sanjungan kepadanya. Bila Nabi Muhammad sujud, adik kakak, di bawah arash, Allah memberi ilham kepada Nabi Muhammad memuji Allah dengan pujian yang tak pernah digunakan oleh mana-mana orang sebelum daripada tu. Lah ni kita puji Allah, alhamdulillah ke, alhamdulillahi rabbil alamin, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Tu puji-pujian yang telah ada yang digunakan oleh manusia. Ketika Nabi Muhammad sujud di bawah arash, Allah ilhamkan Nabi untuk puji Allah dengan pujian yang tak pernah digunakan oleh sesiapa, termasuk Nabi Muhammad. Mari dipikir Nabi pun baca pujian yang Allah Ta'ala ilhamkan pada ketika itu. Sesuatu yang tidak pernah dibukakan kepada seorang pun sebelumku. Kemudian difirmankan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, irfa' ra'sak. Tuhan kata mak ni Nabi Muhammad lah, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu tu, angkatlah kepalamu, sal tu'tah, mintalah apa-apa pun nak minta, pasti akan dimakbulkan. Berikanlah syafaat, nescaya syafaatmu diterima. Akak kepala mu nak minta apa mu minta, aku akan beri. Mu nak beri syafaat, berilah syafaat ke siapa pun akan terima syafaatmu. Ni arahan Allah kepada Nabi. Adik kakak sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, dia tak boleh tengok Nabi dia disujud lama-lama. Nabi Muhammad pakai bangun di sujud tu kak, tu kata akak kepala. Mintalah minta apa wahai Muhammad. Nabi Muhammad bila terima green light gitu, fa'arfa'u ra'si. Nabi kata, aku pun akak kepala aku, fa'akul ummati ya Rab, ummati ya Rab. Tu ummati tu tajuk kita ke-14 ni. Bila Nabi akak kepala, aku berkata, wahai Tuhanku, umatku, wahai Tuhanku, umatku. 3 kali Nabi sebut umatku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Muhammad, masukkanlah umat-umatmu yang tidak perlu dihisab ke dalam syurga melalui pintu sebelah kanan antara pintu-pintu syurga. Mereka juga boleh masuk bersama orang lain, iaitu ahli syurga yang bukan termasuk golongan di atas dari pintu-pintu lain. Adik kakak, pintu syurga ni banyak. Dan ada satu pintu dikhaskan kepada orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Nabi kata ada 70,000 umat aku ni akan masuk syurga tanpa hisab. 70,000. Adik kakak, 70,000 ni nak banding dengan semua umat Nabi Muhammad tidaklah ramai. Tetapi Nabi kata dalam hadis yang lain, 70,000 ni bersama dengan 3 kali kau. Lepas 70,000 ni masuk, Tuhan kau serau 2 kali kau, 3 kali kau masuk syurga tanpa hisab. Gak sekali kau tu tak tahulah berapa orang. Bukan 3 orang, bukan 10 orang lah. Ramai nak royaknya orang yang akan masuk syurga ni tanpa hisab. Tuhan kata, wahai Muhammad, untuk for the first round, sebelum aku start perbicaraan ni, muat masuklah.
umat-umatmu ni hak telah di ada nama senarai list masuk syurga tanpa hisab. Masuk Nuh pintu hak sebelah kanan sekali, dan pintu sebelah kanan sekali, masuklah belaka. Dan keistimewaan lagi, orang ni nak masuk pintu Nuh pun boleh, nak masuk ke pintu-pintu lain pun boleh, sebab mereka ni ahli syurga tanpa hisab. Ahli syurga tanpa hisab. Kemudian baginda bersabda, demi zat yang menguasai jiwa Muhammad, sesungguhnya jarak antara dua pintu syurga. Pintu ni kan lek nisa ni luah pintu kita ni kan berapa kaki tak ada agak 10 kaki ada kan. Pintu masjid kita ni 5 kaki sebelah, 5 campur 5 10 kaki. Pintu syurga, Nabi kata antara dua pintu syurga seluas mana? Sama jarak antara Mekah dan Himyar, sebuah kota di Bahrain. Atau sama jarak antara Mekah dan Busra, iaitu Damsyik di Iraq. Duk Mekah kalau lekonu meletak gini siapa ke Iraq. Duk Mekah siapa ke Iraq. Secara militer, secara manja gini duk Mekah siapa ke Bahrain ataupun siapa ke Yaman. Kalau neta no gini siapa ke Yaman, kalau kono siapa ke Bahrain. Luah kau speak adik kakak. Luah tu baru satu pintu. Tu baru satu pintu. Ke syurga ni mempunyai banyak pintu. Setiap pintu itulah luasnya. Kalau kita kat Terengganu ke Kota Tinggi Johor lebih kurang lah Terengganu ke Kota Tinggi Johor, bukan ke mana tu Kuala Terengganu lihat atas ke Kota Tinggi Johor. Tu luah pintu syurga, satu pintu syurga. Luah Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk hamba-hambanya yang beriman. Allahu Akbar. Jadi kesimpulan dia adik kakak, Nabi-Nabi ni ada kelebihan masing-masing, tapi yang terlebih afdal, terlebih mulianya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan syafaat baginda lah Allah Ta'ala pun mulakan perbicaraan hak mana boleh masuk syurga, hak mana perlu ke neraka, masuk neraka, sehinggalah tamat perbicaraan dengan syafaat daripada Nabi Muhammad. Bab syafaat ni pun kalau kita nak kecek panjang, bab syafaat ni cuma kita boleh royaknya, kita semua nak syafaat Nabi Muhammad. Tak ada orang yang tak say syafaat Nabi Muhammad. Soalan dia, agak-agak adik kakak, kita boleh kau syafaat Nabi Muhammad? Selain syafaat Nabi Muhammad, Quran boleh beri syafaat. Quran agak-agak kita boleh kau esok nak mendapatkan syafaat Quran. Nabi kata iqra'ul Quran. Quran ni baca fa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, mari pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Orang yang baca Quran semua, esok Quran ni boleh beri syafaat. Adik kakak, kita ni boleh ke Quran beri syafaat? Dalam keadaan kita ni jarang-jarang baca Quran, kadang-kadang jarang-jarang, kadang-kadang Quran ni kita pegang, kita baca. Kalau nak syafaat Quran, bacalah Quran every day, setiap hari, tanpa miss. Sibuk secara mana pun, bacalah walaupun sepipi, walaupun setengah pipi, baca. So ya nak boleh syafaat Quran. Nabi Muhammad kita nak syafaat dia, tapi boleh ke Nabi beri syafaat? Dalam keadaan kita ni adik kakak, nak selawat ke Nabi pun payah, sejarah Nabi pun tak tahu. Ingat ke Nabi ni maulud musim maulud tu pun bukan ke Nabi sangat, ingat ke gula ayam musim maulud ni ada buat makan,
gula ayam kampung. Ingat waktu. Kalau setahun sekali yang kita ingat ke Nabi, jangan harap nak mendapatkan syafaat Nabi. Apatah lagi kalau kita ni menjauhkan diri daripada ajaran-ajaran Nabi. Macam apa sebut pada mukaddimah tadi. Mari dia ajar gapo hak Nabi baca, gapo hak Nabi amal ni, kita tak boleh nak amal sebab terlalu tinggi. Kita kena amal hak rendah-rendah, hak tidak mari daripada Nabi. La haula wala quwwata illa billah. Ini betul-betul menjauhkan orang daripada sunnah Nabi. Nak syafaat Nabi, tiba-tiba membuat amalan tak serupa dengan Nabi. Adik kakak, satu hadis rekat nak tutup ni. Ada 3 orang pergi jumpa bini Nabi, tanya ibadat Nabi dalam rumah, ibadat Nabi luar rumah di masjid. Demo boleh tengok sendiri. Dalam rumah demo tak tahu, hanya isteri Nabi sahaja tahu bagaimana ibadat Nabi dalam rumah. Isteri Nabi cerita Nabi dalam rumah ni taing-taing gorang anak bini dia, gorang taing-taing buat kerja rumah, basuh baju, basuh pinggan, ngemah. Demon ni rasa tak banyak amalan Nabi dalam rumah. Sebab kepala otak dia ni muka Nabi kan. Nabi ni mesti masuk rumah tegak atas sejadah Allah semaya. Dah ngatik bagi dia lagu tu. Tiba-tiba bila isteri Nabi royak Nabi ni ada masa gorangan bini mu. Dia kata tak banyak mana ibadat Nabi dalam rumah ni. Saing dia pun 3 orang kan. Bila seorang dia kata sikit, saing dia kata tak apa muka dia Nabi. Kita tidak ada Nabi, tak boleh banding kita dengan dia. Ni seorang dia kata tak boleh banding kita dengan dia. Dia tak banyak semayang berapa, tak apa muka dia Nabi dah. Allah ampun dah dosa-dosa dia. Kita banyak dosa ni. Kalau begitu kan, kawan nak semayang malam tak saya tidur. Hak nombor 1 ayat, kawan nak semayang malam tiap-tiap malam tak saya tidur. Hak kedua kata demo semayang dah, kawan nak puasa tiap-tiap hari tak saya buka, mana tak saya tinggal puasa, nak puasa tiap-tiap hari. Hak nombor 3 kata demo nak semayang, demo puasa, kawan tak saya bini. Kawan tak saya bini, takut-takut dia bini ya jadi conflict of interest. Yang jadi pertembungan, orang panggil nak semaya ke bini marah suruh pergi beli, ajak pergi mesra mall. Kalau tak sempat bini kata nombor 3. Tiba-tiba Nabi duk dengar dia muni kecek bobe. Nabi kata siapa dia tadi hak kata tak saya tidur, tak saya buka puasa, tak saya bini, siapa dia? Kejut buat dia ni nak banding puakmu dengan aku ni. Nabi kata aku orang yang paling takut pada Allah Ta'ala, aku orang yang paling bertakwa pada Allah. Tapi aku ada masa aku semaya, ada masa aku tidur, ada masa aku puasa, ada masa aku makan. Aku berkahwin dengan perempuan. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Mana-mana orang yang tidak suka pada sunnah aku, dia bukan daripada aku, bukan daripada golonganku. Adik kakak, jangan kita guna istilah kita bukan. Kita ni tak setarah dengan Nabi. Nabi tarah lain, kita tarah lain, menyebabkan tak boleh nak buat serupa dengan Nabi. Jangan. Nabi telah meninggalkan contoh yang terbaik yang perlu kita turut, perlu kita ikut supaya kita boleh syafaat Nabi di akhirat kelak. Maka tak boleh kita orang panggil buat amalan bersalahan dengan amalan Nabi, sama ada nak kurang ataupun nak lebih. Tak boleh. Turutlah gapo Nabi ajar sedar-sedar molek. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.